Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Semalam sebenarnya saya ada live tapi saya tersilap menyebabkan saya tak save live tu. Jadi insya-Allah pada ni saya akan save. Semalam tu sebab mungkin bateri dia nak habis. Saya pun tak tengok, kemudian tak dapat save. So saya minta maaf. Hari ni kita insya-Allah akan baca hadis Abdullah ibn Umar, iaitu anak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ya Allah redha kepada Abdullah bin Umar dan redha kepada bapaknya Umar. Di mana dia meriwayatkan, dia menyatakan daripada menceritakan tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, di mana Abdullah bin Umar menyatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi haitsu kana wajhuhu wa yuma'u bi ra'sihi wa yumi'u bi ra'sihi wa kana Abdullah bin Umar yaf'aluhu. Okey. Abdullah bin Umar dia meriwayatkan, dia kata inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala dhahri rahilatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat sunat di atas kenderaannya, rahilati di kenderaan ni untanya. Haitsu kana wajhu, di mana saja unta tu mengarah, ke wajahnya, ke arah mana keliling wajahnya, maksudnya ke arah mana pun arahnya. Wa yumi'u bi ra'sihi, dan dia mengisyaratkan dengan kepalanya. Maksudnya bila nak rokok dan nak sujud, baginda mengisyaratkan dengan kepalanya ketika berada di atas kenderaan dan solat atas kenderaan. Dalam riwayat juga disebut wa kana yutiru ala ba'irih. Nabi itu semayang witir di atas untanya. Nabi semayang witir di atas untanya. Dalam riwayat Muslim dia kata ghaira annahu la yusalli alaiha al-maktubah. Melainkan Nabi SAW tak semayanglah di atas unta ni semayang fardu. Dalam riwayat Bukhari, itu riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari dia kata illal faraid, melainkan semayang fardu. Semayang fardu Nabi tak salat di atas kenderaan. Jadi semayang sunat Nabi SAW salat di atas kenderaan. Hadis ni, hadis Abdullah bin Umar ni menunjukkan bahawasanya Nabi SAW salat sunat di atas kenderaan itu dulu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilati haitsu wajhuhu wa yumi'u bi ra'sihi. Nabi itu sembahyang sunat di atas belakang kenderaannya, di mana sahaja hadapnya, dan baginda mengisyaratkan dengan kepalanya, yakni pergerakan solat tu, nak sujud, nak rokok, baginda mengisyaratkan dengan kepalanya. Hadis ni, zahir hadis ni satu benda yang kita dah confirm, iaitulah boleh solat sunat di atas kenderaan. Itu clear, pasal jelas dalam hadis ni. Cumanya para ulama mereka berbincang pendetilan tentang masalah ini. Pendetilan tentang masalah ini ialah ketika duduk atas kenderaan tu, untuk tujuan apa? Adakah musafir ataupun sekadar naik kenderaan nak pergi dari satu tempat ke satu tempat, ataupun permusafiran? Kalau permusafiran, maka permusafiran ataupun perjalanan yang jauh terbahagi kepada dua. Satu perjalanan yang boleh qasar, satu perjalanan yang tak boleh qasar, yakni perjalanan juga tapi tak berapa jauh. Satu perjalanan lagi, perjalanan yang jauh yang boleh qasar. Yang mana satu tu yang Nabi qasar tu? Yang Nabi solat sunat tu, yang mana? Atas kenderaan. Itu yang mereka nak bahas. Adakah yang dalam safar, dalam permusafiran? Kalau permusafiran yang mana yang dibolehkan? Kalau setakat tanakul, yakni setakat naik kenderaan dari satu tempat ke satu tempat, boleh tak? Kalau boleh, macam mana? Inilah yang mereka bahaskan berhubung dengan hadis ini. Maka saya sebut beberapa perkara. Yang pertama ialah
Nabi SAW di dalam hadis ni dia tak sebut tentang jelas tentang permusafiran apa yang Nabi SAW solat itu. Jadi oleh kerana umum hadis ni kana yusabbihu ala zahri rahilati, umum saja dia solat di atas sunat di atas kenderaannya, maka pendapat yang pertama menyatakan dalam apa-apa musafir, sama ada musafir itu boleh qasar ke tak boleh qasar, seseorang boleh semayang atas kenderaannya. Let's say lah kata macam ni, pendapat ni menunjukkan orang Kuala Lumpur nak pergi Shah Alam, perjalanan yang jauh, dia kena naik lebuh raya pergi umpamanya, ataupun orang Kangar ni dia nak pergi ke Changlun, perjalanan yang jauh yang ambil masa, dia kalau ada kerja di sana tapi tak sampai kepada tahap musafir, boleh tak dia semayang di atas tu, di atas kenderaannya, semayang duha umpamanya, ataupun dia semayang sunat yang lain, sunat mutlak ke apa-apa, dia semayang atas kenderaannya. Pendapat yang pertama menyatakan boleh, perjalanan qasar ke tak qasar, musafir saja boleh untuk semayang sunat di atas kenderaan. Okey. Pendapat yang kedua, dia kata mestilah semayang yang boleh qasar, baru kita semayang sunat atas kenderaan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dia menyatakan, pendapat yang kedua alasan dia, hadis ni dia faham maksudnya untuk qasar. Okey. Pendapat yang ketiga, dia kata naik kenderaan je, pendek, panjang perjalanan, nak pergi mana, dekat ke, boleh je semayang sunat dah. Walaupun nak pergi tu dari segi nak pergi Pekan, orang utara kata ni, kalau dari rumah saya ni, dari rumah saya ni nak pergi ke Kangar umpamanya, maka boleh untuk satu orang tu menunaikan solat sunat di atas kenderaan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin pendapat yang lebih kuat ialah pendapat yang pertama, iaitu ada perjalanan saja bolehlah semayang sunat atas kenderaan. Ataupun kalau kita perjalanan tu mungkin jauh dekat tu satu hal, kemudian benda tu mungkin kita nak pergi mungkin 6 km, 7 km, tapi dia punya jam, dia punya apa tu, kita nak semayang sunat, nak turun nanti dah ada kerja, waktu duha kita nak semayang umpamanya, maka kita boleh semayang di atas kenderaan kita, di atas kereta kita, ataupun di atas motosikal kita juga boleh kita semayang, ataupun di atas bas kalau kita duduk atas bas, iaitu semayang sunat. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar ni. Dan hadis Abdullah bin Umar ni, sebelum tu hadis ni, cuma hadis ni kata yang tak boleh ialah semayang inna ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah, melainkan Nabi tak semayang fardu. Bila semayang fardu, Nabi turun, Nabi tak semayang atas kenderaan. Jadi kalau kita pun, kalau dalam naik kereta, kalau boleh semayang sunat, katalah kita dari Perlis ni nak pergi ke KL, boleh semayang sunat atas kereta sebanyak mana, tapi bila nak semayang fardu, hendaklah turun di tempat yang mana kita boleh solat. Melainkan jika kita tak boleh turun, misalnya kita naik kereta api, kita tak boleh turun lah, dia berjalan terus, kita naik bas, driver bas tak mau berhenti, ataupun kita naik kapal terbang dia, maka ketika itu kita boleh semayang di atas kenderaan. Tapi yang mana yang kita yang kontrol, kita yang boleh, ada ruang boleh turun, hatta bas ada masa mungkin dia berjalan, nanti kita tahu nanti pukul 12 malam nanti dia berhenti, kita boleh semayang jamak, kita boleh jamak, ataupun kita tahu bas kita boleh jamak, kita boleh jamak takhir ataupun jamak takdim, masa awal kan ataupun lewat kan, kita lakukan berdasarkan kepada keadaan itu. Kerana semayang sunat Nabi, semayang fardu, Nabi SAW turun daripada kenderaan baginda. Okey. Dalam hadis ni dia kata haitsu kana wajhuhu, di mana saja kenderaan itu menghadap, di mana saja wajah wajah Nabi SAW, di mana saja baginda menghadap, baginda semayang. Maka ulama-ulama berbincang, adakah perlu untuk satu orang tu ketika nak semayang di atas kenderaan ini, semayang sunat, semayang fardu seperti mana saya beritahu tadi, melainkan jika tidak ada ruang, tidak ada ruang untuk turun, semayang sunat atas kenderaan ni, adakah perlu menghadap kiblat?
Pendapat yang pertama menyatakan bahawasanya dia menghadap kiblat apabila permulaan sembahyang. Berdasarkan hadis yang Imam Syafi'i dia pegang pendapat itu, iaitu istaqbala binaqatihil qiblah. Yang masa awal baginda menghadapkan untanya ke arah kiblat, dan kemudian baginda solat, lepas tu unta tu ke arah mana tak apa dah, masa awal starting masa nak solat tu. Pendapat yang kedua dia menyatakan tak disyaratkan yang demikian berdasarkan hadis tadi, haitsu kana wajhuhu, di mana saja kenderaan tu. Kita berhenti sekejap kerana kereta api lalu di seberang sana. Ada kereta api pagi ni dia kuat. Boleh tengok dia tak apa jauh daripada seberang jalan tu. Okey. Kat mana dia tadi? Kat mana tadi? Kereta api ni dia pergi Balam Besar. Kat mana tadi? Okey. Kata kau yang dengar, yang menonton ni pun tak ingat. Okey. Jadi saya sebut ada dua pendapat. Pendapat yang pertama dia kata permulaan mesti arah kepada kiblat jika mampulah. Lepas pada tu tak apa, nak hadap ke mana pun. Pendapat yang kedua kata tak disyaratkan untuk menghadap ke arah kiblat sekalipun pada permulaan salat, dan berdasarkan hadis tadi, haitsu kana wajhu, tak kisahlah di mana saja baginda menghadap, baginda menunaikan solat. Maksudnya kalau kita naik kenderaan nak pergi solat, tiba-tiba nak solat duha umpamanya, ataupun nak solat apa-apa, kita pun takbir Allahu Akbar, walaupun kenderaan kita mungkin menghadap ke arah lain, kiblat ke arah lain. Kan, dulu unta mungkin mudahlah nak tapi kalau kereta takkanlah nak suruh kereta pusing ke situ pula kan. Jadi kita boleh solat di dalam kenderaan ataupun di dalam kereta kita. Okey. Cuma saya nak sebut sikitlah apa yang para fuqaha sebut. Ada di kalangan fuqaha, saya sebut tadi solat tanpa motosikal boleh. Motosikal lah sama dengan unta lah, dengan kuda. Cuma dulu para ulama ada menyebut boleh tak semayang sambil berjalan. Maksudnya ada dulu orang musafir mereka juga berjalan. Jalan, mereka kena berjalan, tak boleh nak berhenti, kena nanti kalau berhenti lambat kabilah mereka berjalan kan, mereka berjalan. Ada yang jalan unta, ada yang jalan kaki, yang tak mampu tu ikut, dia takut terlepas dia kan. Masa dia berjalan tu dia solat, boleh tak? Ada pendapat pertama menyatakan boleh. Pendapat yang kedua menyatakan tidak boleh kerana hadis itu hanya menyebut atas kenderaan dan tak diriwayatkan Nabi semayang masa dia berjalan. Jadi wallahu alam, jadi kita kalau macam tu kita berpada semayang pun semayang sunat, kita berpada dengan riwayat yang semayang di atas kenderaan. Okey. Apa lagi dalam hadis tadi? Dalam hadis tadi ialah baginda sallallahu alaihi wasallam yumi'u bi ra'sihi, baginda isyaratkan. Maksud bila semayang, kalau rokok macam ni, kalau sujud mestilah lebih rendah lagi. Itu semayang di dalam kenderaan, semayang dalam kenderaan. Jadi isyarat. Sebab tu kalau kita semayang, kalau kita mampu, cerita lain. Ini saya nak sebut sikit lah. Kadang-kadang orang semayang naik kapal terbang kan, terutama apabila kita naik, kalau kita naik first class ataupun business class, memang kita ada ruang lah semayang tu. Ataupun kadang-kadang kita pergi Mekah, kita mungkin naik yang flight yang biasa kan, yang ekonomi, ataupun dia sediakan tempat solat tu. Jadi bila dia sediakan tempat solat dan ada ruang yang cukup untuk solat, kita tak boleh solat atas tempat duduk. Sebab kita mampu untuk berdiri pun solat terbang besar. Dia ada boleh berdiri kapal terbang dan dia benarkan. Jadi tidak ada masalah dalam hal itu. Jadi tak wajar untuk kita semayang duduk, sedangkan semayang duduk hanya orang yang tak mampu nak berdiri. Ini sama jugalah. Kalau kita tak mampu nak berdiri, tak boleh berdiri baru. Kalau kita boleh, kenapa kita nak semayang duduk? Terutama semayang fardu. Kalau semayang sunat tak apalah, semayang sunat boleh. Semayang fardu, kerana atas terbang kita semayang fardu. Jadi asalnya semayang atas kenderaan ni, di kenderaan dulu ni lain.
unta lain, kapal terbang, kapal, kan orang yang kalau duduk di kapal tak mungkin lah dia nak tunggu bawah. Kapal tu macam dengan rumah atas kapal besar, kenderaan juga. So hendaklah kita fahami realiti zaman dahulu dan wakil ataupun realiti yang ada pada zaman sekarang dengan teknologi kemajuan. Kereta api juga sama. Kita mungkin ada tempat yang disediakan untuk kita solat, kita boleh berdiri dan duduk akan kita solat tanya. Kalau kita tengah kayu gerek boleh solat tak? Kita boleh solat sunat tengah kayu gerek. Boleh solat sunat di atas hadis ni. Kerana kayu gerek tu, untuk orang yang tak tahu luar ni, gerek ni maksudnya basikal. Kayu basikal, boleh tak dia solat? Boleh dia solat. Cuma dia pastikan jangan dia terlanggar ke apa kan. Tapi dia boleh. Maka dia kayu pagi-pagi tu kan. Dia kayu pada waktu nak semayang duha umpamanya dah. Jadi dia sambil-sambil kayu boleh dia solat, boleh. Dengan syarat dia cukuplah, dia berwuduk, dia apa, dia boleh solat. Dan hadis ni juga tadi dia kata Nabi yutiru ala ba'irih, kana yutiru ala ba'irih. Nabi semayang witir di atas untanya. Okey, habis clear.